tengah buat apa tu? Kita ulang kali sikit pasal Pulau Sepadan, Pulau Digital. Oh, I ingat ke tentang Pulau Sepadan dengan Pulau Digital yang kita baca dalam kelas 12 tu? Kita ingat sikit pada saja. Saya kurang ingat lah. Boleh tak I tolong terangkan? Boleh. Okey, jom kita pergi kelas lah. Jumlah sikit. Hai Naimi. Tengah buat apa tu? Tak buat apa-apa pun. Oh. Jomlah kita study sama-sama nak. Kita orang tengah study pasal Pulau Sepadan dengan Pulau Digital. Oh, boleh je. Jom. Jom. Okey, jadi jom kita kenal dulu apakah Pulau Sepadan dan juga Pulau Digital ni. Okey. Kedua-dua pulau ni sebenarnya dia terletak di Laut Sulawesi dan jarak dekat antara kedua-dua pulau ni lebih kurang 15.5 batu nautika. Oh, batu nautika tu apa ni? Batu nautika ni biasanya unit kiraan juga lah, macam kilometer semua tu. Dan kalau kita tukarkan, satu batu nautika ni dia bersamaan dengan 1.852 kilometer. Jadi kalau kita tukarkan 15 batu nautika ni, dia lebih kurang dalam 28.706 kilometer. Itulah jarak antara kedua pulau ni. Lepas tu, kan Pulau Digital ni dia merupakan satu pulau yang kecil je. Dan jarak dia dari Tanjung Tutup. Tahu tak Tanjung Tutup kat mana? Tahu. Tak tahu. Okey, Tanjung Tutup ni kan, dia merupakan satu daerah. Satu daerah dekat Sempurna Sabah. Itu Tanjung Tutup. Kalau jarak Pulau Digital dengan Tanjung Tutup ni lebih kurang daripada satu batu nautika. Itu Pulau Digital. Kalau Pulau Sepadan pula, dia ni pulau yang berhasil daripada aktiviti gunung berapi dulu. Lepas tu, Pulau Sepadan ni dia dikelilingi dengan batu karang dan juga atur. Atur ni kan, kita kenal juga sebagai Pulau Cincin. Iaitu kan, dia merupakan sebuah pulau batu karang yang mengelilingi sebahagian ataupun keseluruhan laguna tu. Itu atur. Dan Pulau Sepadan ni dia terletak lebih kurang 15 batu nautika dari Tanjung Tutup. Okey, itu adalah yang saya ceritakan mengenai dua buah pulau Sepadan dan juga Digital. Jadi, macam mana boleh terjadinya konflik tentang pulau-pulau ni antara Malaysia dan Indonesia? Macam ni sebenarnya. Okey, waktu ni kemasukan Sabah dengan Sarawak ke dalam Malaysia waktu 1963 kan, pembentukan Malaysia, dia menjadikan pulau kita dengan Pulau Sepadan ni dia sebahagian daripada wilayah Malaysia juga. Jadi keadaan ni dah menjadi pertikaian antara Malaysia dengan Indonesia sebab kedudukan dua pulau ni dia dekat pertengahan antara Malaysia dengan Indonesia kat Kalimantan. Dan status Pulau Sepadan dengan Pulau Digital ni mula jadi isu pada tahun 1999, iaitu waktu ni berlaku yang rundingan antara Indonesia dengan Malaysia. Dia nak tetapkan perbatasan sempadan pentas benua di antara kedua negara tersebut. Dan waktu ni lah Indonesia ni lagi kuat mempertikaikan kedaulatan Malaysia terhadap dua buah pulau ni. Dan waktu ni tahun 1979 Malaysia keluarkan pula ke Malaysia yang baharu. Dia memasukkan kedua-dua buah pulau dengan jelas yang mengatakan itu Malaysia punya. Jadi waktu ni persoalan tentang Pulau Digital dan Pulau Sepadan ni dia dah bincangkan lah dekat satu perundingan iaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 1960 UNCLOS yang kedua di antara Malaysia dengan juga Indonesia. Tapi waktu ni perundingan ni gagal. Sebab apa gagal ni? Sebabnya waktu Malaysia meminta Indonesia supaya gunakan peta yang tak ada pulau-pulau ni dan peta Indonesia. Dan Indonesia pun diminta juga Malaysia supaya tunjukkan peta Malaysia yang tak ada di pulau-pulau ni juga. Sebab tu dia gagal perundingan ni. Lepas tu, waktu ni juga Indonesia ada pandangan lain yang mana dia katakan waktu ni Malaysia dia dah buat pembangunan dekat pulau-pulau tu. Dan Indonesia kata pembangunan dekat pulau tu patutnya tak boleh berlaku lagi sebabnya pertikaian tak selesai. Sebab tu lah dia tak suka, tak puas hati dengan Malaysia waktu ni. Jadi bila mana pertikaian ni gagal kan, Malaysia dengan Indonesia pun dia bersetuju untuk merujuk isu ni kepada Mahkamah Antarabangsa iaitu ICJ. Dan pada tahun yang ke-1998, 2 November, ada satu mesyuarat khas telah dijalankan. Waktu ni kedua-dua belah pihak telah meminta ICJ untuk tentukan negara mana yang berhak atas Pulau Digital dan juga Pulau Sepadan. Dan mereka kata kan,
sebarang keputusan daripada ICJ ni adalah diterima oleh kerajaan Malaysia dengan Indonesia. Faham ni? Tapi saya dengar kes ni semakin kompleks apabila terdapat campuran daripada Filipina. Malaysia tahu ke tentang kes campuran daripada Filipina? Oh, pasal tu. Okey. Jadi, pada 13 Mei 2001, Filipina ni dah ada permohonan di bawah peruntukan artikel 62 Statut ICJ, di mana yang pertama, seandainya sebuah negara berpendapat bahawa ianya mempunyai kepentingan dari segi undang-undang yang mungkin akan terjejas oleh keputusan dalam kes berkenaan, maka negara itu boleh meminta kebenaran daripada mahkamah untuk campur tangan. Yang kedua, menjadi hak mahkamah untuk membuat keputusan tentang permintaan tersebut. Katanya dekat sini, kalau Filipina ni tak campur tangan, kemungkinan hak dia untuk dapatkan Sabah tu terjejas. Filipina ni dia ada maklumkan dekat mahkamah yang mana Filipina ni bukannya berhajat untuk nak dapatkan pulau sepadan dengan pulau kita itu. Tentunya apa? Itulah, diorang ni cuma nak melindungi kepentingan negara diorang apabila mahkamah akhirnya buat keputusan tentang siapa yang ada kedaulatan ke atas kedua pulau tersebut. Lalu last pada tahun 2001 ni, Filipina dapat juga masukkan isu ni ke ICJ dengan cara campur tangan pasal pulau sepadan dengan pulau kita ni. Macam itulah. Tahu tak kenapa Filipina campur tangan? Kenapa Filipina campur tangan? Okey, ada dua sebab. Yang pertama, dia nak kekalkan tuntutan bahawa Filipina berkuasa dan mempunyai kedaulatan ke atas Borneo Utara. Macam sejarah data dia kan, sejarah Sultan Sulu. Yang kedua, dia nak maklumkan kepada mahkamah bagaimana tuntutannya ke atas Sabah boleh terjejas kalau mahkamah putuskan siapa yang ada kedaulatan ke atas Pulau Sepadan dengan Pulau kita ni. Malaysia dengan Indonesia dia ada daftarkan bantahan mereka terhadap permohonan Filipina tu. Lepas tu, ICJ ni pun ada mengadakan perbicaraan khas lisan dekat The Hague pada 25 hingga 29 Jun tahun 2001 tu untuk menyumbangkan permohonan campur tangan Filipina. Masa perbicaraan lisan pula, Filipina ada bagi tahu dekat mahkamah bahawa permohonan negara ini untuk minta digunakan campur tangan untuk mencapai dua tujuan. Tujuan perbicaraan lisan yang berlaku dekat The Hague itu sebenarnya untuk debatkan sama ada Filipina tu layak ataupun tidak masuk campur dalam kes Malaysia-Indonesia itu. Walaupun tujuan perbicaraan lisan khas tu sebenarnya nak tahu tak Filipina tu layak masuk campur tidak dalam kes tu kan. Tapi Malaysia tak lepaskan peluang untuk bagi hujah-hujah nak sangkal dakwaan Filipina untuk tuntut Sabah. Malaysia tahu ke apa hujah nak bantah permohonan Filipina ni? Silau. Antara hujah Malaysia untuk bantah permohonan Filipina tu yang pertama, Malaysia cakap hujah yang dikemukakan oleh Filipina tu ada macam-macam kecacatan. Adalah dari segi sejarahnya, ada dari segi petanya, macam tu. Yang kedua, lingkungan kawasan sebenar yang dituntut oleh Filipina ni tak jelas. Lagi ada lagi tak yang macam tahu tentang hujah Malaysia nak sangkal dakwaan Filipina ni? Ada dua. Yang ketiga, sebuah entiti antarabangsa Kesultanan Sulu lenyap pada September 1878 apabila Sepanyol akhirnya berjaya menakluki kesultanan tersebut. Kesultanan Sulu itu hapus sama sekali dan tak muncul lagi sebagai apa jua entiti apabila Amerika Syarikat dah masukkan sepenuhnya kesultanan itu pada tahun 1936 apabila Sultan Sulu yang terakhir mangkat. Sekaligus Kesultanan Sulu itu tak ada hak lah dalam menyebut kedaulatan ni. Yang keempat, Malaysia ni menegaskan kepada mahkamah bahawa satu demi satu perjanjian seperti perjanjian tahun 1885, 1907, 1930 dengan eksplisitnya mengiktiraf bahawa Borneo Utara itu adalah wilayah British. Bukan dia kepunyaan Sepanyol ke, kepunyaan Amerika Syarikat ke, kepunyaan Filipina ke, tapi dia kepunyaan British. Oleh sebab itulah, tak ada apa yang boleh dilakukan pada tahun 1962 sebelum pembentukan Malaysia tu kan,
oleh rakyat biasa, khususnya orang yang mengaku dirinya waris Sultan Sulu. Sebab itulah Sabah menjadi sebuah negara Malaysia, sebab Malaysia kan daripada jajahan British. Macam tu lah. Jadi kan Malaysia, apa tujuan ICJ? Dia Filipina ni dia boleh bercampur tangan dalam urusan diplomasi pada digital ni. Ini yang nak bagi tahu. Pada tarikh 23 Oktober 2001, ICJ ni ada turunkan penghakiman mengenai permohonan campur tangan dalam kes yang masuk dalam pulau digital. Mahkamah ni buat pernyataan bahawa Filipina ni dah gagal menunjukkan bahawa ia ada kepentingan dalam kes ni. Jadi mahkamah membuat keputusan untuk tidak membenarkan permohonan Filipina tu campur tangan dalam kes ni. Jadi Malaysia dengan Indonesia mesti happy lah kan, mesti sebab tak ada campur tangan daripada orang luar. Tinggal dalam dua je nak ni. Selesaikan masalah lagi dua pulau tu kan. Tapi dah dapat disalahkan. Tak dapat ni. Anda tak aku hujah Malaysia untuk mempertikaikan hujah Indonesia bagi mendapatkan kedua pulau ini? Takut cuba belajar itu. Okey. Hujah-hujah yang saya dengar dan saya cari ada tiga. Yang pertama ni, Malaysia dia mampu untuk mengemukakan beberapa bukti yang mana menunjukkan bahawa pulau Nintitet dan juga pulau Separa ni sebenarnya merupakan hak milik dan juga tertakluk kepada pentadbiran Malaysia dan juga kerajaan sebelumnya semenjak tahun 1878 lagi. Iaitu bukti ni ada dalam bentuk memorandum bertulis dan juga dalam perbicaraan lisan. Dan waktu ni mustahil lah Indonesia nak mengumpulkan bukti-bukti seperti macam ni sebab kita dah ada bukti mengukur lah kiranya. Juga itu saja Malaysia ni dia kemukakan bukti Malaysia mewarisi milik kedua pulau ni secara turun-temurun dan dulu lagi. Buktinya adalah melalui penyerahan kuasa daripada Sultan Sulu kepada kuasa Sepanyol pada tahun 1878 yang seterusnya secara berperingkat diserahkan pula kepada Amerika Syarikat, United Kingdom dan Northern Ireland dan akhirnya kepada Malaysia pada tahun 1963. Ada lagi ke hujah lain daripada Malaysia? Ada satu lagi ni kan. Hujah Malaysia ni, Malaysia dia ada hak milik sebab Malaysia telah melaksanakan pelbagai aktiviti. Contohnya Malaysia menyatakan Pulau Separa ini merupakan kawasan pengumpulan telur penyu. Dan kat Pulau Separa juga berlakunya kegiatan ekonomi penduduk tempatan. Macam ada juga kawasan perlindungan burung-burung. Lepas tu merupakan Pulau Separa ini juga merupakan kawasan penjauhan untuk aktiviti maritim. Yang berkait rapat dengan kegiatan perikanan, pelayaran, masalah kapal perang dan banyak lagi. Itulah hujah-hujah Malaysia untuk dapatkan Pulau Separa dengan Pulau Nintitet. Kalau tu daripada Malaysia, hujah Indonesia apa pula? Nak tahu tak? Macam saya ceritakan. Kalau kami syarikat nak tahu, kedudukan koordinat pulau ni dia terletak di selatan 4 darjah 10 selari utara dan itu membuatkan Indonesia dianggap yang dua pulau ni wilayah Indonesia berdasarkan prinsip uti possidetis juris. Lepas tu Indonesia juga dikatakan bahawa rakyat Indonesia ni sudah lama kan guna pulau-pulau tersebut sebagai kawasan perikanan. Jadi mereka menyatakan bahawa pulau itu milik mereka. Satu lagi, Indonesia mengatakan bahawa dia ada hak untuk menuntut simpanan dan digital kerana negara itu adalah pewaris kepada Sultan Bulungan yang mana sudah mentadbir pulau itu sebelum ia menjadi wilayah naungan Belanda pada tahun 1828. Tadi kan kita dah bincang tentang hujah-hujah Malaysia dengan hujah Indonesia kan? Jadi ICJ ni dia memihak kepada siapa? Indonesia ke Malaysia? Nak tahu juga. Malaysia tahu ke? Tahu. Keputusan pertikaian isu Pulau Sipadan dengan Pulau Nintitet ni memihak kepada Malaysia. Itu Malaysia menang. Nak tahu tak sebab apa? Sebab apa? Okey. Apabila pihak ICJ memperakui bahawa aktiviti pemenuhan telur penyu yang telah disahkan oleh pihak berkuasa Borneo Utara di Pulau Nintitet dan Separa itu merupakan aktiviti ekonomi
Malaysia tadi tu. Lepas tu yang kedua, pihak ICJ ni juga memperakui bahawa pihak berkuasa Borneo Utara telah membina rumah api di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan Pulau Ligitan pada tahun 1963. Dan ICJ berpandangan bahawa Malaysia ni lebih menunjukkan prinsip animus occupendi. Animus occupendi ni ialah maksudnya merujuk kepada niat sesebuah kuasa untuk melaksanakan pentadbiran di sesebuah kawasan. Jadi ICJ memutuskan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Malaysia berdasarkan prinsip kawalan efektif. Persoalannya, kenapa Malaysia dan Indonesia ni nak sangat Pulau Sipadan dengan Pulau Ligitan tu? Semua berbuat nak pulau-pulau ni. Apa yang ada? Oh, sebenarnya dia ada dua faktor. Faktor geografi dan juga faktor ekonomi. Ini nak tahu yang mana dulu? Geografi lah. Geografi, okey. Sebenarnya Ambalat terletak pada kedudukan lebih kurang 45 km daripada barat ke timur dan 130 km daripada selatan ke utara. Dan blok minyak, blok ND6 dan juga ND7 dia mengambil masa lebih kurang 2 jam je jika bertolak dari Pangkalan Tarakan, Kalimantan Timur, yang mana dia 110 km ke arah timur jika dikira daripada Tawau Sabah Malaysia. Mana kata ini terletak dekatlah dengan Sabah, iaitu Pantai Sabah. Nama pantai itu Teluk Sibuku. Okey, untuk pengetahuan lain Fadisha kan, dekat Pulau Sipadan dengan Pulau Ligitan ni, dia kaya sangat dengan suku mineral. Dia banyak benda yang ada kat situ. Okay, dia kaya dengan suku laut yang mana macam Indonesia kan buat aktiviti perikanan kat situ. So dia ada ikan, udang, getah, batu karang, dan tu menjadi ekonomi mereka. Mereka boleh jual balik. Jadi dekat situ juga dia mampu menjadi pusat pembiakan ikan dan juga suku laut yang lain. Ni dapat telur-telur. Jadi dekat pulau tu juga berlaku aktiviti pengutipan telur penyu yang mana menjadi sumber pendapatan orang tempatan. Bila mereka jual, mereka pun hasil wang tu. Faham tak? Faham. Okay. Dan seterusnya, apabila kita tahu ada penyu kat situ, ini akan menjadi kegiatan menyerang pelancongan yang mana bila mana pantai itu menjadi tempat telur penyu, dia akan menjadi pusat pelancongan. Pengunjung akan buat aktiviti snorkeling yang mana dapat berinteraksi dengan penyu dalam laut. Faham tak? Selain itu juga, tadi kan saya cakap pasal sumber mineral. Untuk pengetahuan Indonesia, sumber gas asli dan petroleum yang digelar sebagai emas hitam tertanam dekat dasar blok minyak. Yang blok minyak tadi itu, saya kata faktor geografi. Tanam dekat dasar blok minyak dianggarkan $40 million US blok minyak. Banyak tak? Banyak. Mungkin kalau terdapat pulau ni. Dan ia juga berpotensi menghasilkan 764 juta ton dan 1.4 trilion gas per kubik. Kekayaan dekat ND6 ni, iaitu Ambalat Timur, dijangkakan mencecah 62 juta ton minyak dan 348 kaki kubik gas. Banyak kan? Banyak. Dan ia dapat menjadi pendapatan negara kita. Sebab tu lah semua nak berebut nak pulau ni. Ya, sebab banyak kelebihan yang ada di pulau ni. Jadi daripada kisah ni, apa titik baik kita boleh ambil? Sebenarnya banyak aktivitas yang kita ambil berdasarkan kes perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ni. Antaranya, kita ni kena ada semangat kerja kumpulan yang baik untuk mencapai sesuatu matlamat tu. Sebagai contoh, kita nampak Malaysia, Indonesia dan juga Filipina dia berebut nak dapatkan Pulau Ligitan dan juga Sipadan. Tapi Malaysia ni dia berusaha keras, dia bersemangat dalam membuat kerja-kerja penyelidikan yang akan masa bertahun-tahun lamanya, yang melibatkan pemeriksaan beribu-ribu dokumen dan data sama dahulu semata-mata nak dapatkan dua pulau ni. Nampak tak semangat mereka? Okey, yang kedua pula, kita ni kenalah berlapang dada dalam menerima apa jua keputusan yang telah ditetapkan.
Sebagai contoh, tiada berlaku pertumpahan darah antara Indonesia dan Malaysia sepanjang perbutan pulau ini. Betul tak? Oh, macam tu. Jadi, ibarat kita boleh aplikasikan dalam permasalahan kita kan? Hello? Ya, Mak. Ini. Okey, Mak. Saya rasa saya dah balik ni. Saya pun dah tunggu dari bawah. Saya rasa